menyakiti akan orang Muslim. Bulan 1 setelah bulan 2 kan, dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, muslimat ada muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin serta limpah kurnianya Allah taala masih memberikan kesempatan masa dan ruang waktu kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir duduk di dalam majlis ilmu ini, mengisikan masa kita yang kosong di antara maghrib dan isya ini dengan majlis ilmu. Alhamdulillah, lepas PKP tu ni kali pertama kita jumpa. Sepatutnya bulan lepas saya minta maaf tuan-tuan, 28 hari bulan malam saya duduk ada di Pekan Pahang. Pagi tu pun ada program di Pekan Pahang, 29 tu balik, 30 31 tu dah nak merdeka tu, dia jalan dia jam sangat. Sejarah daripada Pahang mai ke Kok Diang sampai dekat Juru tu pun dah dekat lebih kurang dalam dekat-dekat 10 jam tuan-tuan. Jalan jam tu, minta maaf lah malam tu tak dapat hadir. InsyaAllah kita nak sambung pengajian kitab kita, kitab Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Tuan-tuan bawa no? Kita nak sambung. Kalau kitab putih muka surat 60, kalau kitab Jawi muka surat 35. Kita nak sambung lagi bab yang kelima pada menyatakan masalah pilihan raya negeri Sabah. Itu tajuk kita. Tajuk dia. Tak ada tulis tu tuan-tuan, tak ada kitab. Bila saya baca tuan-tuan gelak.
Ni dia nak cerita semua ni. Tukar apa nama jawatan luar istana semua ada. Kelebihan ataupun dia nak cerita tentang masalah iman. Kita nak sambung lagi masalah iman tuan-tuan. Yang kita berhenti pada bulan 2 yang lalu. Tahun ni kita ada 29 Februari. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kat 7 bulan kita berhenti tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Memelihara agar tetap iman, dan setengah daripada yang memberi manfaat bagi terpelihara iman ketika mati. Ni dia nak cerita orang yang nak mati ni tuan-tuan. Sama ada kematian ni dia dua cara ya Pak Long. Sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Dua ni ya. Dia tak ada yang ketiga. Sebab tu kita duk minta lepas semayang, Allahumma khtim lana. Tu imam duk minta kita duk amin. Haram faham benda. Tu imam duk minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah pengakhiran yang baik. Minta mati cara baik ni yang pertama. Mati ni boleh mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Sebab itu Nabi suruh laqinu, Nabi suruh kita talqinkan, ajak kepada orang yang nak mati ni talqin. La ilaha illallah. Tak payah duk pergi ajak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak payah. Hak tu nak masuk Islam. Nu bila nak mati, talqinkan. Laqinu, pergi ajak dia. Kalimah laqinu tu apa dia? La ilaha illallah. Sebab tu minta ya Allah. Doa ni jangan duk tinggal Pak Long. Minta ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Apa makna husnul khatimah? Mati dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Dan jangan kamu bagi kami mati dalam keadaan su'il khatimah, penutup yang tidak baik. Minta kepada Allah nak mati dalam keadaan yang baik. Batu tuan-tuan duk kena amin, amin. Tu imam duk baca tu amin, amin. Dan dalam kitab yang dikarang oleh Tok Syekh kita juga, namanya Lum'atul Awrad, dia ajak kita satu doa pula. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Tak tu duk ajak dah. Saya bagi dah doa ni kat tuan-tuan dulu ni. Hafal belakang dah tapi lupa. Lupa belum tambah lah macam pula lah. Kok mana nak jadi, nak kekal ke tak kekal ke macam-macam lah. Malah nak urai lah. Sebab saya lah ni ambil pendekatan lepas jadi kerajaan ni, tak apa nak mau cakap politik dah dalam masjid ni. Dan saya pun nak kena tunjuk skill juga penceramah kerajaan. Lah saya bukan penceramah pembangkang tu tau, kerajaan tu lah. Dia duduk kalut macam ni lupa. Ni sampai lepas bubuh pelekat ni, suruh ustaz duk peringat ni, esoklah daftar undi. Hak mana tak daftar cepat. Mungkin bulan depan parlimen bubar, mungkin bulan 11 parlimen bubar, mungkin bulan 12 parlimen bubar. Tak langkah tahun baru dah kot. Dia kata parlimen bubar ni dalam celah ni lah. Tak bulan depan, bulan sekali lagi, tahun bulan 12. Tak apa lama dapat lorang nak ngundi pula. Ngundi pula. Boleh pergi tengok dah. Tak mana yang buluh-buluh nak pergi teteh. Tak mana kebun mana nak curi. Boleh pergi tengok dah. Hak tu ke kebun tu pun boleh duduk tebang-tebang dah pokok buluh tu. Bila dia kata tak tahu macam mana, dia kata ustaz dalam keadaan Covid ni tak apa. Covid pun dia hilang lagu tu lah tuan-tuan. Main dengan keadaan politik tak stabil dia hilang macam lagu tu Covid pun. Lah orang pun tak apa nak heran kau dah Covid lah. Kan? Dia macam-macam lah. Corona gila kuasa, corona tu anak mampu semua duk ada lah ni tuan-tuan. Tak tuan-tuan dia takut coronavirus. Doa yang saya ajak tuan-tuan lupa lagu tu. Minta ya Allah berkatilah aku waktu saat aku nak mati. Allahumma barik li fil maut. Minta waktu kita nak mati itu minta Allah Ta'ala berkat. Minta Allah Ta'ala berkat. Sakitnya sakaratul maut, pedihnya sakaratul maut ni tak tahu nak abang tuan-tuan ni. Pedihnya sakaratul maut ni tak tahu nak abang. Baru ni kita baca. Di mana? Masjid mana baru ni? Ada lepas buat live. Di mana saya lupa dah.
Bagaimana disebut oleh seorang ulama yang kata sakitnya sakaratul maut ni waktu roh nak keluar daripada jasad ni, perpisahan di antara roh dan jasad. Seumpama kamu pergi ambil satu batang kayu yang penuh dengan duri, jolok masuk pergi dalam perut, jolok masuk ke dalam usus, tali bus apa ni, orang-orang perut apa semua, rentak sekuat hati, hancur tu, macam itulah sakit. Faham belum? Kita kena cekam pun habis kampung kita cerita. Orang kata, malah awak tak pergi dengar aku dia, aku kena cekam. Oh, kaki bengkak kena cekam. Cekam satu kampung dia cerita. Tambah sakit gigi satu daerah. Siapa yang tak nak sakit gigi, tak tahu nak abang, dia pusing nyut-nyut tu, tak tahu nak abang. Tak ada ayat nak cerita. Hak duk semang pandai kat kedai kopi lagu ahli parlimen tu, sengak ke sakit gigi. Tidak ke kalau dia tak sakit duk kedai kopi tu duk kerja mencelah lah. Mereka kawan kata peraturan mesyuarat belum, peraturan mesyuarat, kata nak mencelah kena minta izin. Semua benda dia tahu ni. Ada hak jenis duk semang pandai kat kedai kopi ni. Saya tengok dalam masjid ni ada 4 orang. Tapi tak mau tembak berapa orang dah. Pencen, duit masuk. Nak kata apa, dah pencen setiap bulan masuk, dia pula sihat. Semang pandai. Pencen dah umur 62, sihat pula. Ada orang pencen tu sakit, dia sihat. Oh, sihat. Isap rokok ni, tak ada batuk tambah rokok kawan. Tak ada batuk langsung. Semang pandai kok tu, kok ni kawan sihat, pencen. Mau pencen tak sihat, ni cerita lain, dia sihat elok. Sembang bab apa mau ada ni, tak mahu nikah dua. Allah. Sembang bab nikah dua tu, kau duduk boleh takut bini dengar. Tapi nak sembang kau duduk boleh ya. Nak jawab boleh. Sembang di kedai kopi tu kerja mencelah ya. Kena hari ni sakit gigi. Diam. Pipi kak tadi duduk di rumah, dia kena pi kak, duduk pegang tu. Kawan dia kata, hari ni awak diam. Gigi. Sikit aja awak, gigi. Apa dia? Gigi. Tu baru sakit gigi Pak Long. Tak ada kata apa dah. Saya ni Allah Ta'ala uji 2-3 hari ni bini masuk hospital Pak Long. Baru tahu bini masuk hospital, dunia tinggi kerana. Lagi tinggi kerana baru tahu. Dia duduk batuk tak apa nak sihat. Kesian tu tengok masuk tu. Daripada jolok apa nama. Mula nak tengok influenza tu. Cek jolok dah masuk dalam hidung. Tak ada. Lepas tu nak masuk uat dia bubuh yang COVID pula. Panjang tu saya duduk tengok. Doktor duk gerudi, dia kata ustaz minta izin nak gerudi tu. Allah gerudi. Doktor kata mau lubang hidung ustaz senang luah, dia kata tak apa sakit. Jengkai awak tengok belum masuk. Masuk. Saya duk tengok kalau saya lepas jolok doktor tu kena tendang dah sakit kan. Dia jolok masuk ni. Dah lah kanan kiri pula debuh. 2 hari ni kita duk kena jaga anak Anak pula tak mau duduk dengan orang. Nak buat pergi hospital tak boleh. Jaga anak. Pak Long, tak tahulah orang lain, saya kena 2 malam, teriak tidak malam. Mangkit pagi nak silat lah rumah tu, tak tahu nak cari tak mana botol susu. Nak mandi dia baju dulu duk buat mandi, cuma dulu bini duk tak semua. Dia tak baju, dia tak semua dah ni. Duk atas ni, pampers apa. Lah kita nak kena buat ni. Baju kita pun cari tak jumpa. Sama nak cari baju anak. Orang perempuan kata tuan tak tahu, mau dia boleh menyimpan. Bukan senang cari, hilang terus. Serupa Pak Long, serupa lah dengan Mak Long duduk di rumah tu. Ni lepas ada ke ni? Ada ke tak nampak ni? Ada, duduk tahu nak? Dengan cermin. Oh, ada. Saya tarik balik kenyataan tadi ni, saya tarik balik. Bukan tak tahu Long. Orang perempuan dia simpan, hilang terus. Kita nak cari baju pagoda dengan spender pun tak jumpa. Baju pagoda dia boh lamari, spender dia boh dalam TI bahagian atas tu. Nak pergi cari tak mana apa tu. Tambah baju anak lagi tak jumpa. Oh celaru teriak malam tu. Bini duk kerja api, duk pulang tengok apa tak sat ceramah dekat mengajak dekat Sungai Petani. Balik Sungai Petani bagi pesoh anak makan. Pergi hantar anak duk tu, tikam pergi pula ke hospital. Lepas hospital mai sini pula ni. InsyaAllah lah tuan-tuan doa lah esok boleh balik. Esok boleh balik, saya abang dia dah boleh balik. Doktor pun saya pesan dah. Esok boleh balik. Hari Rabu apa cerita boleh balik. Mau hari Khamis tak balik, bini baru dah ada di rumah, saya kata kan. Aku tak tahu nak hidup dah ni.
Hang tak balik akhir Rabu, hari Khamis bini baru duduk dah. Saya pun duduk pergi lah pulang ni. Kita pun duduk tutup lah muka kan. Lah ni, no mask, no entry. Kan jatuh Pak Long lah muka kita harga 1,000. Pak Long jaga ni muka harga 1,000 Pak Long. Kita tutup. Tutup pergi lah Pak Long Tak ada pendatang ni Pak Long pergi cari lah kot lamari tu ada. Buy one free one ada dalam lamari tu. Kerat boh lah getah kot mana pun. Cuma hak tu dia bukan takat tutup dengan hidung, dengan mata, dengan dahi, dengan mulut. Semua dia tutup sekali. Saya pun duduk tutup. Biar orang kenal kita duduk masuk keluar hospital tu orang kenal. Tak sat ni duduk atas lift masa nak pergi. Saya tengok ada Pak Long tu. Apa ni, wayar duduk masuk hidung. Saya pun duduk tengok. Dia nak cakap, dia kenal dia, anak dia kenal dia. Ni abah ustaz-ustaz. Dia nak cakap. Apa abang? Dia tanya. Bang baik Pak Long. Ni Ustaz Najib tu kan? Ya saya Pak Long. Kata orang tua ni dah tiup duduk masuk ke hidung pun. Aku tampak masuk sebelah lagi, dia ingat hati. Habis dia tanya tu, saya kata, apa tu dia tanya apa nombor 3? Sabah jadi ikut mana? Kan duduk lagi tu, tak tiup duduk masuk hidung tu. Sabah jadi ikut mana? Dia tanya. Saya kata Pak Long pergi kisah, Pak Long bagi sihat dah Pak Long Tanya dia, sakit apa ni anak dia kata. Mula duk kencing tak mau keluar ayak, jadi batu karang. Pergi tembak batu karang pecah dah. Duk tak mau nak keluar ke ayak kencing tu. Dia duk nak kencing tu tapi tak boleh nak kencing tu, tak bayang. Dia nak kencing, duk rasa nak kencing, duk pergi melayak, duk teran, kencing tak keluar. Dulu mereka kata batu karang dah laser tembak dah batu karang keluar, sihat 2-3 bulan, jadi pula. Saya tanya umur berapa? 58. 2 tahun lagi nak pencen. 58. Tapi mau tengok keadaan tu Allah. Anak dia kata doa lah ustaz nampak teruk ni. Umur 95 pun duk kalut nak buat parti baru. Dia baru 58 duk atas kursi dah. Tu baru 58 tak pencen lagi lagu tu dah. Ni darah duk sihat dengan pencen. Sembang lagi darah lah tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala uji sakit sikit sengap dah. Tuan-tuan bayangkan tengok yang kata sakaratul maut. Ibarat kamu ambil satu batang kayu, satu dahan pokok yang penuh dengan duri. Hang jolok masuk dalam mulut, jolok masuk dalam tali perut, tarik, rentas, pecah ke semua. Itulah yang dikatakan sakaratul maut. Sebab tu kita nak minta tuan-tuan. Waktu tu yang dikatakan sakaratul maut. Sakarat ni makna sakrah, mabuk. Mabuk nak mati ni Allah Ta'ala dia tahu. Yang kata mabuk nak mati ni tuan-tuan. Saya pernah cerita dah dulu sekali. Saya ulang balik cerita ni. Lama dah saya cerita. Saya yakin Pak Long pun dah lupa dah. Allah tuan-tuan ni kuat mengapai. Itu masalah tu. Main mengaji tak ada apa, tinggal Allah dan Rasul dia. Semua masuk mengapai, semua masuk mengapai. Main malam esok pun mengapai, main malam lusa pun mengapai, lepas tu lupa. Apa cerita dia tuan-tuan? Seorang ulama yang duduk tengah nazak, seorang ulama. Saya ceritakan dulu kan. Bila dia duduk nazak, ulama ni anak murid dia ramai, dia ni guru besar. Anak murid dia ramai. Waktu dia duduk nazak, anak murid dia ramai di telinga kanan. Ustaz, tu guru, ikut nak la ilaha illallah. Ajak tu. La ilaha illallah. Diam, dia kata. Diam. Aku tak mau dengar kalimah tu. Ulama Pak Long, tok guru besar. Duk mengajar ni ribu anak murid duk ada depan dia ni. Hak anak murid duk mencium tangan ni ribu orang. Anak murid yang duk mengaji dengan dia ribu orang. Tapi waktu dia nak mati, anak murid ni pergi ajak dia kalimah la ilaha illallah, dia suruh diam. Dia berani belah kiri. Mai anak murid dia belah kiri. Tok guru follow, ikut la ilaha illallah. Dia jawab apa? Diam bodoh. Dalam Tanbihul Ghafilin cerita kitab ni. Saya terjemah bagi nampak gaya tu nampak macam real. Dan dia ambil dalam kitab. Lepas tu saya kena cerita lagu saya duk ada waktu tu. Saya tak mau cerita lagu orang. Maka berkatalah guru tersebut kepada anak muridnya, diamlah kamu. Oh, tak syok lagu tu. Tak syok lagu tu. Tuan-tuan dengar pun. Nak Aram ni cerita apa ni? Tuan-tuan dengar pun.
Saya kena cerita lagu saya ada waktu dia nak no. Dia kata diam bodoh. Dia beralih belah kanan. Anak murid dia mai pula belah kanan. Guru, ustaz sebut la ilaha illallah. Dia kata apa dia? Aku takkan sebut kalimah tu sampai aku mati. Tok guru Pak Long, ulama. Tapi Allah Ta'ala punya kuasa. La hawla wa la quwwata illa billah. Kuasa Allah, dia tak mati. Sihat lepas tu. Bila sihat, dia mula habis. Dah dia sakit, dia nak mula mengajar. Nak sama balik kitab. Anak murid sejat. Tinggal beberapa orang. Dia kata, apa nak ajar kita? Dia pun nak mati tak boleh mengucap. Dia nak ajar kita. Dia pun mati tak boleh mengucap. Daripada ulang lagu tu game Penang. Dia pun mati tak boleh mengucap. Dia kira nak ajar kita. Ni mamak perpu duk ada ni. Dia kata. Seriat anak murid dia. Seriat. Lalu dia pun tengok-tengok dalam ruangan nak mengajar, seriat anak murid. Dia tengok, tapi anak murid yang pergi ajar dia mengucap dua ada. Taat dia anak murid ni dua ada. Dia tengok, dia senyum. Dia tanya dia, siapa di kalangan hampa hari tu ni, waktu aku sakit, dia ajak aku kalimah la ilaha illallah. Cuba mangkit, aku nak tengok. Anak murid tu mangkit. Dia senyum, dia kata, cerita balik kejadian tersebut boleh? Anak murid tu pun cerita. Dia kata, saya masa tu tengok ustaz pun duk rohak. Takut ustaz liak tak ada mujab. Saya pun biar mujab. Pergi. Oh ya. Ya. Hang ngejak tahu mana? Saya pergi belah telinga kanan. La ilaha illallah. Ustaz jekah saya tu. Diam. Lepas tu ustaz beralih belah kiri. Lepas tu saya pergi belah kiri. Ajak. Saya takut ustaz pejam tak ada mujab. La ilaha illallah. Diam bodoh, ustaz kata. Ustaz beralih belah kanan, saya pergi belah kanan. Saya ajak pula la ilaha illallah. Ustaz kata aku takkan sebut kalimah tu sampai aku mati. Lepas tu saya kata mampu pergi ya. Ajak dah, dengar tak mau dengar sudah, tak mau. Ustaz tu kata bagus. Duduk. Ustaz tu kata hangpa tahu tak apa yang sedang berlaku kepada aku di saat itu? Semua diam. Semua jadi tengah-tengah. Tok guru ni kata waktu ni budak ni main mengajar aku ni, Hamlau ni main masa tu. Dia main duduk di sebelah kanan aku, bersama dengan dia pada waktu itu adalah syaitan. Dia main belah kanan, dia duk ajak aku kalimah la ilaha illallah. Sebelah dia tu syaitan. Hampa tak tahu, aku nampak. Ni yang kata sakarat ni tuan-tuan. Syaitan mai duduk di sebelah dia. Waktu dia sebut la ilaha illallah, syaitan pun kata kat dia aku, ngakulah aku ni dia duduk bergayak. Sebab orang yang duduk di dalam saat nazak ni tuan-tuan, ulama kata dia duduk dalam keadaan dahaga. Orang yang duduk nazak ni dia dahaga. Tak percaya Pak Long try. Dahaga. Duduk tanya pula ni, saya pun duduk dahaga ni ustaz. Nazak tak tu kunci mana? Syaitan duk pegang ayat, syaitan kata apa? Dahaga, lapak ayat. Kalau hang nak ayat, hang mengaku cepat aku ni Tuhan hang. Sebab tu aku kata diam. Bukan kata kat budak ni. Yang aku kata dekat syaitan. Aku beralih belah kiri, dia mai pula belah kiri. Dia duk abang, cepat, mengaku cepat, aku ni Tuhan hang. Sebab tu aku kata diam. Aku beralih belah kanan, dia mai pula, cepat. Kalau nak ayak, hang lapang ayak, hang nak minum ayak, hang nak makan ayak, hang habaq cepat-cepat. Aku ni Tuhan hang, mengaku cepat-cepat. Sebab tu aku kata diam. Aku takkan sebut kalimah tu sampai mati. Bukan kata kat budak ni, aku kata dekat syaitan. Pak Long, waktu nak mati ni Pak Long, tu yang kita minta Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Minta lepas mati pun Allah berkat. Dalam hidup ni pun Allah Ta'ala berkat. Sebab gangguan syaitan ni Pak Long, dia akan mai dalam dua jenis kata ulama. Yang pertama, dia mai dalam keadaan kita nampak, dan yang kedua dia mai dalam keadaan kita tak nampak. Waktu kita hidup ni pun jaga tuan-tuan. Syaitan ni dia ada bala tentera, dan bala tentera dia ni ada hak jenis nampak, hak jenis tak nampak.
Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, syaitan ni nak menyesatkan kita. Dia tak ada bala tentera ke tuan-tuan? Atas dunia ni pun bala tentera dia sahkan duk main kacau kita. Kita duk mengaji elok-elok, dia main hantar bala tentera, dia duk kacau, suruh kita ni ustaz ni kena buang, suruh ustaz ni kena pecat. Ada hak tu jenis zahir. Ada ke tak? Ada ke tak? Ada. Tuan-tuan ingat tak kerajaan Turki Osmani? Tuan-tuan cuba balik, maklum baca lah, tengok maklum sejarah kejatuhan Turki Osmani. Sebab tu saya nak abang lagu ni lah kat tuan-tuan tu, tuan-tuan mudah faham. Apa pun benda di dunia ni waktu kita hidup, benda itu akan menguntungkan Islam, pasti akan ada perancangan daripada kru iblis dan syaitan berbentuk manusia ini akan gagalkan perancangan untuk mengangkat Islam ni, tuan-tuan. Di mana-mana pun tuan-tuan akan ada. Saya bagi contoh di Turki, tuan-tuan. Di Turki ni waktu Tayyip Erdogan naik jadi presiden, dia ada tangkap satu orang pendakwah. Tayyip Erdogan ni, dia tangkap seorang pendakwah yang terkenal di Turki dan dia hukum pendakwah tersebut, yang akhirnya rakyat ni marah kepada Tayyip Erdogan satu ketika dulu. Seorang pendakwah ni dia duduk ceramah lah kot Turki, dia kata pendakwah dia tulis kita baca. Dia duduk ceramah. Bukan takat duduk mengajak, dia duduk ceramah, dia siap menulis buku lagi yang dibaca oleh rakyat Turki. Dan rakyat Turki cukup seronok ni dia ni. Keluar TV, masuk majalah, keluar sahabat, popular dalam TV. Siap boleh duk buat rancangan tanyalah ustaz di Turki. Ada. TV 9 tak? Itulah tukar TV 3. Masuk ni kita bukan tahu tuan-tuan. Tuan-tuan ni dengar kata ustaz, cium tangan kulum batu cincin. Ngerti tak? Cium tangan, tengok batu cincin kulum, peluk hormat ustaz. Ustaz pula mai pula bagus, bukan aku ustaz minyak. Mai pula serban kat lapis-lapis, duk ada atas kepala bau pun ada, atas bau pun ada. Tutup semua ustaz semua juga, buka-buka serban kepala macam flower horn. Ngasa tutup, macam tu di Turki tuan-tuan. Mai duk mengajak ni tasbih melerek. Bukan takat tasbih duk dalam jubah, duk laraga motor. Masuk dalam masjid, duk tempat tu imam, duk tarik duk karau tasbih masuk. Tiba-tiba ustaz ni kena ditangkap oleh kerajaan Turki. Bukan kata kerajaan Turki, kalau berlaku di Malaysia pun, saya yakin, saya percaya benda yang sama akan berlaku. Duk ceramah elok-elok, duk mengajak elok-elok, duk tulis buku, duk ajak orang buat benda baik. Tiba-tiba hampa marah, hampa tangkap dia. Bila didedah oleh pihak berkuasa Turki bahawa pendakwah ini bukan orang Islam. Dia adalah Yahudi yang berlakon jadi orang Islam, dan dia ini adalah ejen kepada CIA. Dakwah dia berbentuk perpecahan. Dakwah dia nak minta umat Islam ni bergaduh. Dakwah dia nak minta umat Islam ni jangan bersatu. Ni di Turki tuan-tuan. Lama mana orang Turki tertipu? Tuan-tuan cuba baca balik sejarah-sejarah bagaimana pengkhianatan, bagaimana tali barut dalam gerakan Islam di zaman dahulu tuan-tuan. Sebab tu yang saya takut benda tu berlaku di Malaysia. Tu yang saya takut berlaku dalam negara kita. Di saat umat Islam bersatu, di saat umat Islam dah ada kekuatan, tiba-tiba ada golongan yang memecah belahkan kesatuan umat Islam yang kita tidak tahu siapa. Dan kita tidak tahu apa tujuan mereka. Sebab tu umat Islam ni kena pandai menilai. Umat Islam ni kena pandai membuat analisa. Umat Islam ni kena pandai meneliti. Sesuatu isu jangan cepat terburu-buru untuk kita komen. Yang kadang-kadang kita komen lebih awal daripada pucuk pimpinan. Sebab tu dalam gerakan Islam kita diajar untuk ada satu benda pada wala. Bukan bala, wala.
Kita ni tuan-tuan nak duduk apa? Tuan-tuan cuba tengok dalam solat. Dia ajak kita jadi solat. Tok Imam buat apa? Walak kat belakang. Lagi dia tak silap. Tok Imam suruh betulkan saf. Betulkan saf. Betul. Lah Tok Imam pun kena cermat saya nak abang. Kena belajar balik Tok Imam pun. Jangan duk ikut dulu. Dulu betulkan saf. Dan rapatkan saf. Silap sebut kena 1000. Tok Imam kena belajar balik. Betulkan saf. Jaga penjarakan anda. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Sila pakai face mask. Ini Tok Imam moden. Sila pakai pelitup muka. Jangan lupa untuk mengambil bacaan suhu sebelum masuk. Tulislah nama dan scanlah Mai Sejahtera. Ini Tok Imam. Khatib pula betul tuan-tuan. Saya pergi baca khutbah baru ni terkejut. Tok Bilal tu tidak kan? Tidak, janganlah anda berkata-kata ketika khatib membaca khutbah kerana ia adalah perkara yang lara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la dak khatib mau. Saya baca baru ni di Selangor, terkejut. Sidang Jumaat yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya dan anda sekalian. Betul dia mulalah ketika imam baca khutbah hendaklah berdiam. Ujung sila cek suhu anda. Jangan lupa untuk scan My Sejahtera. Pastikan anda memakai pelitup muka. Oh, ini khutbah tahun 2020. Pasca COVID-19, tuan-tuan. Tuan-tuan, Tok Bilal kena mula belajar. Tuan-tuan cuba tengok kita diajak dalam solat. Wala. Ni dalam isu yang berlaku sehari dua ni saya minta kepada tuan-tuan. Jangan kita cepat melatah lebih kepada pimpinan kita. Akhirnya kita berpecah di saat umat Islam dah bersatu baik, tuan-tuan. Di saat umat Islam dan negara kita memiliki kekuatan. Dan perkara ni berlaku seluruh dunia ni, tuan-tuan. Sebab tu yang saya kata iblis dan syaitan ni dia takkan reda. Tu yang Allah Ta'ala sebut walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tuan-tuan kena pegang yang ni. Yahudi dan Nasrani tidak akan reda. Yahudi dan Nasrani tidak akan berpuas hati melihat kesatuan umat Islam. Bila umat Islam bersatu, kekuatan Islam akan tertegak. Sebab tu minta. Dia kata seperti barang yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Dia kata apa dia? Telah berkata oleh Abu Al-Abbas Al-Khidri alaihi salam bahawa aku bertanyakan 24,000 daripada Nabi. 24,000 Nabi daripada suatu yang apabila mengamalkan dia sentosa tinggal imannya. Dia tanya 24,000 orang Nabi, tuan-tuan. Hei Ustaz, banyak iya. Tu Nabi, Rasul lain pula. Rasul yang wajib kita ketahui lain pula. Nabi ni tuan-tuan, dia pergi tanya, apa kawan dia pergi tanya 24,000 Nabi. 24,000 orang Nabi. Apa dia soalan dia? Dia kata ada amalan yang kalau aku boleh beramal dengan amalan tersebut, sejahtera aku ni daripada mati dalam keadaan tertanggal iman aku. Hak ni Pak Long kena balik beramal lah. Kuih berumur ni dia kuih beramal lah. Hak muda pun kena beramal. Awak ingat tak mati hak muda? Tak apa, Zat, tak bagi hak geng salah orang satu lu. Kami muda pun mati. Mati ni dia bukan persyarat tua. Muda pun mati. Mati bukan syarat sakit. Sehat pun mati. Mati bukan syarat rakyat. Pemimpin pun mati. Betul tak? Mati bukan syarat ustaz. Ustaz apa? Ustaz hidup lama. Hantar mana? Ada orang kata ustaz tak apa, ustaz baik, ustaz masuk syurga. Hantar mana syurga? Bukan kata Tuhan aku. Tuan-tuan, ramai ustaz masuk neraka pada syurga apa dah? Sebab tu saya takut, sebab tu saya ceramah, saya bercakap dekat saya larat buat, saya tak marah tuan-tuan, tak khatam Quran bulan Ramadan, sebab saya pun tak. Saya pun maqam tak ada setengah 15 juz boleh baca. Kalau ceramah sembang mai marah. Bulan Ramadan pun tak ada khatam Quran. Hang sedap hang duk ceramah. Cuba balik tanya bini dia. Dia kata duk baca WhatsApp banyak dia Quran. Dan sebab tu bini kita dia tahu. Sebab tu saya cukup takut dengan bini saya. Bukan takut apa, dia londeh mampu dia buat aku tu sudah. Balas nak cerita. Cukup. Bagus no nampak ustaz no dengan serban, dengan baju boh, dengan tasbih. Dia buat aku tu sudah tuan-tuan. Macam tuan-tuan.
Di Penang ni cerita sini habis sini yang ada cerita kat orang. Kalau orang luar tahu, saya sumpah tuan-tuan mati pucuk belakang ni cerita ni. Ni cerita ni habis sini lah. Duk tengok live di rumah pun cerita ni habis sini lah. Satu masjid di Pulau Pinang. Saya tak ngajak dalam masjid tu. Saya berhenti. Tak mau abang masjid nak. Dan tuan-tuan ada buat spekulasi. Ini saya cerita masjid di Pulau Pinang. Tak mau abang masjid nak. Satu hari saya nak pergi mengajak. Dia duduk orang kuliah ni lah. Dia kan duduk telefon saya apa. Dia telefon. Lepas dia telefon duduk 10 minit. Bini dia pula telefon saya. Dia kata, Ustaz. Ya ni maklum ni sekian-sekian. Ya siapa tahu ni. Ni bini pada haji. Oh ya. Dia tu duduk atok saya lah. Kan lebih kurang kalau masjid Taman Latih ni. Cikgu dengan Mak Ma'en. Lebih kurang lagu tu lah. Duk peringat saya nak makan semua tu. Tapi bukan mereka lah. Ni cerita Penang tu. Saya pun ada apa ni maklum. Malam ni Ustaz baca hadis-hadis kalau ada, duk tengok gambar lucah ni. Saya kata awak pula malu ni, hadis-hadis nak tengok gambar lucah ni. Kok-kok lah ada apa-apa hadis, apa-apa, duk bab porno. Saya kata awak maklum, dia kata ni maklum nak cerita ke Ustaz ni. Awak, Ustaz nak duk cerita ke orang, insya-Allah. Saya kata insya-Allah. Bini saya cerita ni habis sini tau, tuan-tuan nak duk cerita ke orang pula ni. Lagi bini dia tahu. Dia kata Ustaz Haji tu, dia kata dalam handphone tu gambar lucah saja. Laki duduk telefon dia. Betul kan maklum? Allah Ustaz ni maklum bukan nak cerita ke Ustaz ni. Maklum tahu maklum bini dia. Umur masa tu 72. Duduk tengok. Yang maklum malu Ustaz baru ni cucu balik main cuti. Cucu buka main handphone. Tengok gambar lucah penuh. Buka pula waktu duduk makan kat meja makan tengah hari tu. Bukan tak tahu orang tua-tua, volume dia bagi out. Boleh bayang tak belum? Handphone ni, hak belakang ni la ilaha illallah. Perjuangan Islam selamanya ni. Belakang telefon ni. Belakang telefon ni. Nerak bulan kami kemai. Muka tegur ni adik pun tak ada kan? Dalam telefon gambar lucah. Volume dia bagi out. Cucu buka ni pula, ada anak-anak pinak ni ramai. Tengah duk makan tengah hari. Bayang dia bunyi apa? Melambung telefon cucu pegang ni. Tu yang kata yang tahu perangai kita bini kita tu, maklum belakang tu. Bukan belakang tirai dah. Belakang cermin tu, mulai palon dia, habis kita palon. Sebab tu balik beramal lah Pak Long ni dia nak bagi ni. Kalau 24,000 orang Nabi bagi amalan ni dia kata. Maka tiada menjawab akan daku seorang daripada mereka. Itu hingga aku berjumpa dengan Nabi SAW. Tanya sampai Nabi Muhammad baru dia abang. Maka aku tanyakan dia, maka dia berkata, hingga aku tanyakan Jibril. Nabi-Nabi tak abang. Lepas tu dia tanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, Sat, aku tanya lu malaikat Jibril. Nak abang apa? Amalan ni besar tuan-tuan. Maka bertanya ia akan Jibril. Maka berkata ia, hingga aku bertanyakan Tuhan Rabbul Izzah. Nabi kata tak apa, tunggu Sat, aku nak tanya Jibril dulu. Amalan ni. Jibril kata, Sat, ya Rasulullah, aku tak boleh jawab. Tunggu aku tanya Allah Ta'ala dulu. Tu dia. Amalan ni tuan-tuan bukan takat para anbiya yang bagi. Bukan takat Nabi SAW. Bukan takat Jibril. Amalan ni mai direct daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bertanya ia akan Tuhan Rabbul Izzah. Maka firman Allah Ta'ala, barang siapa mengekal membaca tiap-tiap lepas semayang akan ayatul kursi. Siapa lepas semayang baca ayatul kursi. Amalan ni tuan-tuan saya nak abang ni, amalan ni lah orang pekat tak buat dah. Kalau ni tuan-tuan di ujung-ujung ni, akhir zaman ni, saya ambil masa 5 minit lagi. Akhir zaman ni tuan-tuan, mengaji kerap amalan korang. Dulu mengaji korang amalan banyak. Lah amalan korang mengaji banyak. Setuju ke tak saya kata begitu? Setuju tak Balong? Mengaji banyak amalan korang. Ni dia kata baca ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wa huwal aliyyul azim. Lepas mayang. Lepas tu sambung pula amanar rasul. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285 sampai 286. Mula ayatul kursi Baqarah 255.
Habis wa huwal aliyyul azim amanar rasulu bima, dulu kita dah buat tu. Habis sampai alal qaumil kafirin. Sambung pula Ali Imran 18 19. Syahidallahu annahu la, bisa dengar tak ayat ni? Lepas tu habis dah, buka sambung pula Ali Imran 26 sampai 27. Qulillahumma malikal mulk. Habis yang tu baca suratul Ikhlas. Surah apa tu tak? Qul huwallah. Habis yang tu qul a'udzu birabbil falaq. Lepas tu baca qul a'udzu birabbin nas dan baca Fatihah sekali. Bila nak buat? Setiap kali lepas sembahyang. Orang yang beramal macam ni tuan-tuan takkan tertanggal iman dari saat dia hendak meninggal dunia. Boleh? Saya ulang balik ayat ni apa dia? Yang pertama suratul Baqarah ayat 255 ayat kursi. Sambung 285 286 Al-Baqarah Amanar Rasul. Sambung 18 19 Ali Imran Syahidallah. Sambung Ali Imran 26 27. Qulillahumma malikal mulk. Sambung suratul Ikhlas, qul huwallah. Sambung qul a'udzu birabbil falaq, sambung qul a'udzu birabbin nas, penutup dengan Al-Baqarah dan Fatihah sesekali. Nescaya kata Tok Syekh kita sentosa daripada tinggal imannya. Yang ni kena buat Pak Long. Mula sekali lepas Aisyah. Tok Imam tak buat, jangan alasan kita tak buat. Kita balik buat. 5 kali sehari semalam. Dan naqal daripada Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu berkata, ia, aku lihat akan Tuhan Rabbul Izzah dalam tidur aku sebanyak 99 kali. Maka aku berkata pada diriku, jika aku lihat cukup 100 kali, sungguhnya aku kehendak tanya akan Allah Subhanahu wa taala, dengan apa amal yang dapat kelepasan makhluk daripada siksa engkau pada hari kiamat. Imam Abu Hanifah ni dia kata, ini naqal dia kata, aku dalam tidur aku ni pernah aku bermimpi berjumpa dengan Allah Ta'ala sebanyak 99 kali. Ini disebut dalam kitab. Macam mana rupa dia tengok dalam tidur, wallahualam tak ceritalah. Bermimpi tuan-tuan. Lalu dia kata dalam diri, 99 kali dah aku bilang aku bermimpi bertemu dengan Allah. Kalaulah aku bermimpi untuk kali yang ke-100. Dia cara dia mimpi, lagu mana dia nampak, wallahualam. Tapi disebut, kalau dia kata aku berjumpa kali yang 100, aku nak tanya Allah Ta'ala ni, apa dia amalan yang aku akan dapat kalau buat amalan tu, siksaan hari kiamat ni aku terlepas. Lalu kata dia, kemudian aku lihat dia cukup 100. Dia tengok kali yang ke-100. Dia kata 99 dah jumpa. Kalau aku jumpa kali yang ke-100, tinggal sekali lagi, aku jumpa kali yang ke-100, aku nak tanya Allah Ta'ala apa dia amalan yang kalau aku buat amalan tu, siksaan aku pada hari kiamat terlepas. Izin Allah, dia mimpi kali yang ke-100. Tuan-tuan, jumpa. Maka kata dia, sambunglah cerita ini pada bulan hadapan kerana SOP telah cukup. Mana cerita ni kena sambung bulan depan. Mau tak jadi pilihan raya. Mau pilihan raya tak turun dah tuan-tuan. Bulan depan 29 hari bulan jatuh 12 Rabiul Awal. Jatuh 12, tapi malam tu saya dah jadi 13 dah lah. Makna 28 Maghrib dah masuk 12 Rabiul Awal. 29 insya-Allah kita jumpa. Kita akan sambung apa dia amalan daripada Imam Abu Hanifah ni dia nak bagi kat kita tuan-tuan. Kita sambung pada bulan hadapan insya-Allah taala minal aminin. Takat tu dululah. Pen tak? Ada pen. Tanda api tuan-tuan. Tanda api tanda mai bulan depan duk selak tak jumpa pula. 29 hari bulan 9. Okey. Masih. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni doa lah bagi mendatang Covid ni pun habis cepat lagi meluat tuan-tuan nak abang. Nak pergi mana pun payah. Jumpa ngorang pun payah. Jumpa ngorang kerja nak bersalam. Tu masalah orang Melayu kita ni, dia tak boleh. Dia dengan salam tu dia cukup sensitif. Saya ni pula segan nak bersalam ngorang. Masa saya pergi rata tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan tak apa, duduk kat dalam Kulim ni saya sehari ni 3-4 tempat saya pergi. Saya pergi Penang, saya pergi Kedah, saya pergi Perak, segan tak bersalah. Ada baru ni pergi satu masjid, tu buat kita pun buat lagu tu pun lah. Pak Long tu pun habis-habis mayang dia mesua depan muka. Takut apa sangat, duk mengajak tauhid, takut kat makhluk. Oh kacau ni tuan-tuan. Dia mesua depan muka, kita nak buat guna, dia mesua depan muka. Takut sangat nak salam, nak cerita tauhid, takut Allah, dia ada takut makhluk. Wah. Bukan takut, dia mencegah. Wiqayatul al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Menatang tak nampak ni Pak Long. Menatang tak nampak ni masalah. Dah jadi tu jadi macam sungai. Lah baru redah lagi sungai. Tak tahu dia pergi kelut ke tak lagi. Model lajak pergi kelut tak payah, saya takut dia kena masuk dalam payah balik. Itu kacau tuan. Masuk dalam apa nama parit gila kok you apa masalah. Kan cegah tuan-tuan mencegah. Dia bukan payah Pak Long. Jangan bersentuh, pakai penutup muka. Yang ketiga, kerap cuci tangan dengan sabun ke atau moisturizer tu. Tu moisturizer tu. Ada kan masa lepas wearer tu Pak Long tu nak sebut hand sanitizer pada moisturizer tu. Kuih baca, kuih sebut teruk moisturizer tu. Kalau pergi kod dia tak panggil moisturizer, dia panggil ayak COVID. Lagi senang. Ayak COVID. Dia pergi kedai, dia kata ni ambil ayak COVID lagi, ayak COVID orang kod dia. Cukup mudah ayak COVID. Pakai ayak COVID tu satu, duduk bagi jarak. InsyaAllah lah rantaian ni kita boleh putih lah. Nah, insyaAllah dah tuan-tuan doa. Kalau tak putih lagi kacau, tak kisah lagi kena. InsyaAllah dah tuan-tuan berkat-berkat doa dah insyaAllah. Untuk akhir kalam sebelum saya tangguh, macam biasalah Pak Long, lagi nak keluar tengok ada tabung Yayasan Aryadah di belakang. Tengok lama, tabung tu pun rindu kat tuan-tuan lama. Dia pun duk tanya saya tu, malam kemarin pun dia tanya bila nak pergi Taman Lasih, tabung tu tanya. Nah Pak Long tengok ada tabung tu ni, saya nak pesan satu. Jadi baru ni, satu masjid saya duk pesan tu dah tabung ada belakang. Tengok-tengok dah tabung tu bawa duit. Ada 2-3 orang, dia ada duit tapi dia tak buh. Dia duk lintas kerap 2 hari lepas tu meninggal. Tu saya nak abang tuan-tuan kan cari pasal lah. Pasal kita nak sambut Maulid Rasul bulan depan kan. Saya tak mahu. Ni bukan ugut Pak Long. Habak kan. Beringat-ingat. Beringat-ingat sama kita tuan-tuan tu. Dia dan di bawah sana produk Top Coco ada di bawah sana lah tuan-tuan boleh dapat sekilo 19, setengah kilo RM10, satu bungkus 20 secik harga RM20 boleh dapatkan di bawah sana. Wallahu a'lam. Mohon maaf banyak-banyak kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.